Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu, dan insya-Allah malam ni saya diberi satu tajuk, iaitu soalan lazim non-Muslim, iaitu orang yang bukan Islam, yang sering kali mereka bertanya terhadap agama Islam. Okey, dan sebelum itu minta izin saya memperkenalkan sedikit mengenai diri saya dulu, boleh? Pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Ini pepatah Melayu yang hebat. Okey, sedikit saja mengenai diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Dan Lim Jui Sun ni adalah nama saya sebelum Islam, nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama, kurang tepat. Sikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Mungkin ramai di sini mungkin terkejut dengar begitu kan? Sebenarnya saya tak tukar nama ada banyak sebab. Sebab ramai orang mempunyai persepsi nama Islam tu nama dalam bahasa Arab, nama Islam tu dalam bahasa Melayu. Sebenarnya itu kurang tepat. Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Itu nama Islam. Dan kalau kita lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi ini adalah mengekalkan nama. Zaman Nabi ramai sahabat yang memeluk agama Islam. Secara umumnya Nabi Muhammad SAW tidak suruh mereka tukar nama. Ramai di kalangan mereka kekalkan nama. Contoh, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Arab ke Parsi? Dia kekalkan nama Parsi. Bilal bin Rabah. Bilal orang Arab ke orang Afrika? Dia kekalkan nama Afrika. Sunnah Nabi ni, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Dan Bradley kekalkan nama bukan nak buat hal tau. Tujuannya kekalkan nama supaya permudahkan orang memeluk agama Islam. Ramai non-Muslim di luar rasa minat terhadap Islam, tetapi biasanya halangan mereka adalah kena tukar nama dulu. Kadang-kadang mula-mula mereka belum bersedia. Maka saya galakkan mereka supaya kekalkan nama dulu. Itu tujuannya, supaya permudahkan orang masuk Islam. Dan amalan di Malaysia pun cantik. Apa yang diamalkan di Malaysia, Malaysia galakkan orang tukar nama, untuk tambah satu nama lah, supaya nampak, supaya mudah mengenali orang tu Islam ke tak Islam. Itulah amalan di Malaysia. So dua-dua pun no problem. Okey, sekarang ni nak tahu tak makna nama saya? Itu penting. Tadi kita kata makna yang baik kan. So apa makna nama saya? Lim, nama keluarga. Lim ni bukan nama saya, nama keluarga saya. Macam saya daripada pokok Lim. Jui, nama kedua, nama keturunan. Orang Cina ni penting. Nama kedua tu dituju kepada nama keturunan. Biasanya bila seseorang tu masuk Islam, dia akan suruh buang nama kedua dan ketiga, hanya kekalkan nama keluarga. Betul? Sebenarnya bila kita buang nama kedua, kita putuskan hubungan dia dengan keluarga. Adakah Islam ajar begitu? Itu nama keturunan, Jui. Saya berketurunan yang ke-27. Sun, baru nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Bagus tak maksud nama saya? Islamik tak? Itu sebabnya saya kekalkan nama. Okey, kita teruskan kepada perbincangan malam ini, iaitu soalan lazim non-Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita bincang soalan tu, kita nak tahu macam mana boleh terciptanya, terekanya begitu banyak soalan daripada golongan non-Muslim. Apa yang menyumbang kepada kekeliruan ini? Dan kalau kita lihat sebab-sebab, okey, ada banyak sebab yang menyumbang kepada kekeliruan ini. Yang pertama, media sosial. Media sosial main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada non-Muslim keliru terhadap agama Islam. Saya bagi contoh.
Kalau kita lihat social media dunia hari ini, kita orang Islam menguasai ke orang bukan Islam? Dan kalau bukan Islam yang menguasai social media, mampu tak mereka nak menyebarkan Islam yang sebenar? Banyak mesej yang mereka sebarkan, walaupun mereka datang dengan niat yang baik pun, sebab mereka bukan orang Islam, mereka tak mahir bahasa Arab, mereka tak faham selok-belok Islam, maka memang tak mungkin mereka dapat menyebarkan Islam yang jelas, yang benar. Dan banyak mesej yang mereka sebarkan tu out of context. Tahu tak out of context? Faham tak? Setengah benar, setengah benar saja. Contoh-contoh, kalau Brother Lim kata sebenarnya kita orang Islam tak percaya kepada Tuhan, betul ke salah? Betul ke salah? Betul lah. Kita orang Islam mana ada percaya kepada Tuhan melainkan Allah. Kalau kamu cakap setengah, orang Islam tak la ilaha, bukankah kita menolak segala penyembahan? Betul? So kita kena bagi mesej yang sempurna, dan mesej yang dikeluarkan oleh social media dunia seringkali memberi gambaran tentang Islam yang tidak sempurna, macam out of context. Nah, itu yang menyumbang kepada kekeliruan. Yang kedua, di barat, orang Orientalis telah menulis buku mengenai agama Islam pada tahun 1800 hingga 1950. Dalam satu jangka masa 150 tahun sahaja, orang barat telah menulis buku terhadap agama Islam sebanyak 60,000 buah buku. Dan buku ini sebahagian besar mereka menceritakan tentang Islam yang tidak benar atau out of context, ataupun mereka adakan sesuatu dalam Islam. Dan tulisan inilah telah mencemarkan pemikiran barat terhadap agama Islam. Semasa saya di barat, saya jumpa ramai golongan non-Muslim, kita berdialog. Ramai di kalangan mereka, bila saya bertanya, mereka langsung tak pernah pergi belajar agama Islam, tak pernah kenal orang Islam sangat, tetapi mereka boleh benci Islam. Macam mana boleh berlaku? Sebab tulisan-tulisan Orientalis. Yang kedua, yang menyumbang kepada kekeliruan, agama Islam dan budaya tempatan telah campur aduk. Campur aduk, sehingga kita tak boleh bezakan, ini agama ke ini budaya. Saya bagi contoh yang paling jelas, yang paling jelas contoh yang kita boleh dapat adalah, saya boleh dapat adalah di Malaysia, bila seseorang tu memeluk agama Islam, mereka akan disuruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Pernah dengar tak? Dan tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah bukan ajaran Islam. Dia adalah budaya di Nusantara, dan suatu budaya yang menyusahkan. Suatu budaya yang menyusahkan. Dalam Islam, Islam melarang kita menukar nama bapa, tapi budaya mewajibkan kita menukar nama bapa. Maka nampak tak yang mengelirukan tu agama ke budaya? Maka budaya yang menyusahkan. Nampak tak bila campur aduk, sehingga kita tak boleh bezakan Islam punya ke budaya punya. Yang ketiga, yang menyumbang kepada kekeliruan, ilmuwan Islam yang juga menyumbang kepada kekeliruan. Kenapa saya kata begitu? Ilmuwan, kadang-kadang setiap seseorang tu menceritakan sesuatu di luar daripada kepakarannya, bukan bidang dia. Dia belajar kat universiti, mungkin dia belajar bahasa Arab, tapi bila orang tanya dia tentang hukum, dia pun cakap juga. Bukan dia tak tahu, tetapi cakap tentang hukum bukan kepakarannya, maka dia cakap sesuatu yang luar daripada kepakaran, peluang untuk dia menyumbang kepada kekeliruan tu tinggi. Di Malaysia pula, kita tak ada budaya tanya pakar. Kita punya budaya tanya ustaz. Tahu tak tanya ustaz? Pengerusi masjid adalah seorang medical doctor. Kalau tak silap saya, he's a medical doctor. Kalau saya tanya pengerusi masjid mengenai buah pinggang saya ada problem, ada masalah, doktor akan kata apa?
Biasanya dia akan tulis surat, dia akan rujuk saya ke hospital, jumpa doktor pakar buah pinggang. Betul ke tidak? Sebab itu bukan kepakaran dia. Ataupun kalau saya sakit mata, mata saya bengkak ataupun ada masalah, dia akan tulis surat, suruh saya pergi jumpa doktor pakar di hospital. Betul ke? Tapi di Malaysia, bila kita belajar agama Islam, kita biasa dengar tak? Bila kamu tanya sesuatu kepada seorang ilmuwan, kadang-kadang tanya seorang ustaz contohnya, tapi soalan yang kamu tanya bukan kepakaran ustaz tu. Tetapi ustaz tu biasa tak dia tulis surat suruh kamu rujuk kepada, pergi jumpa ulama ini, pergi jumpa ustaz itu, sebab dia punya kepakaran bidang tu. Dan di Malaysia tidak ada budaya begitu. Biasanya ilmuwan tu akan menjawab semua. Masalahnya bukan dia sengaja, masalahnya bukan kepakaran dia, bukan bidang yang dia belajar. Maka bila dia bagi jawapan, kemungkinan besar menyumbang sama ada salah ataupun kurang tepat hujahnya, keterangannya, sebab bukan kepakarannya. So ingat, yang menyumbang kepada kekeliruan kadang-kadang datang daripada apa? Daripada ilmuwan orang Islam sendiri. Yang keempat, yang menyumbang kepada kekeliruan non-Muslim hari ini, cara mereka menilai Islam, cara menilai Islam bukan melihat sumber Islam, Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka lihat orang Islam. Maka mereka menilai Islam bukan melihat sumber, tetapi melihat pengikutnya. Kalau melihat pengikut, Islam kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak ada cantik. Betul tak? Kalau dia jumpa orang Islam macam orang dalam masjid ini, oh Islam banyak cantik. Kalau jumpa orang di luar pula, alamak, Islam pula tak cantik. So dia pening, risau, dia pening, sebab dia nilai Islam dengan melihat watak orang Islam. Sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Nak menilai mana-mana agama di dunia, tak peduli apa agama, okey, bukan menilai melihat pengikutnya. Sebab pengikutnya ada pilihan, mau ikut, tak mau ikut, mau taat, tak mau taat. Maka paling mudah, paling jelas adalah kita menilai melalui sumber kitabnya. Itu paling tepat sekali. Setuju tak? So siapa-siapa yang nak nilai Islam, janganlah lihat orang Islam, lihat sumber Islam. Tetapi kalau dia mesti mau lihat orang Islam, boleh lihat orang Islam yang mengamalkan Islam berdasarkan ajaran Islam, iaitu Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma', qiyas dan sebagainya. Setuju tak ni? Nak nilai Islam. Yang kelima, terakhir sekali, ringkas. Nampak tak bulatan ini? Nampak? Kalau tak nampak, sudah dekat. Sekarang nampak ke tak nampak? Alamak, sudah nampak. Okey, gurau aja ya. Bulatan satu, ada dua bulatan. Dan kedua-dua bulatan ini bertindih sedikit. Orang sini boleh faham tak bertindih? Overlapping sedikit. Yang sebelah kiri bulatan ini dituju kepada golongan non-Muslim. Sebelah kanan ini dituju kepada orang Muslim. Yang bertindih ini pergaulan non-Muslim dan Muslim, biasanya sedikit saja. Mari kita lihat bulatan sebelah kanan. Kita orang Islam, Muslim. Saya nak tanya muslimin muslimat di sini. Ilmuwan Islam, ulama, mufti, ustaz, ustazah, ilmuwan Islam, mereka berada di bulatan ini. Mereka berada di mana? Mereka dekat kepada orang bukan Islam, atau mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam? Kamu rasa? Dekat ke jauh? Orang yang paling banyak ilmu, orang yang paling layak untuk menerangkan Islam kepada golongan non-Muslim, tetapi mereka sangat jauh daripada mereka. Maka non-Muslim bila tanya soalan, dia akan tanya soalan orang Islam yang biasa. Maka bila orang Islam yang biasa, bukan pakar, maka bila mereka bagi jawapan, dia buat non-Muslim dekat kepada Islam ke? Dia buat orang non-Muslim tambah keliru. Ini sebahagian sebab-sebab yang menyumbang kepada kekeliruan. Mari kita bincang apa jenis soalan lazim yang golongan non-Muslim bertanya atau keliru terhadap agama Islam. Yang pertama, kalau orang bukan Islam ya, terutamanya masyarakat Cina, kalau mereka duduk bersama,
Mereka bila bercakap, borak-borak, mereka akan kata, kalau kamu nak pilih apa-apa agama, pilihlah. Jangan pilih Islam. Kamu akan jadi miskin, mundur. Kalau tak percaya, tengok negara-negara Islam. Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, ada tan punya semua ada masalah. You tengok Syria, you tengok Yaman dan sebagainya. Lalu mereka kata, don't. Kalau kamu mau pilih agama Buddha. Okey. Sebab agama Buddha maju, kaya raya. Tengok Singapura, tengok Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepun, China dan sebagainya. Maju tak? Kaya raya tak? Itu negara Buddha. Kalau kamu tak suka agama Buddha pun tak apa, pilihlah agama Kristian. Sebab agama Kristian maju, kaya raya. Tengok Amerika Syarikat, tengok Itali, tengok Perancis, tengok England. Maju tak? Kaya raya tak? So kalau kamu nak pilih agama, jangan pilih Islam. Kamu akan jadi miskin dan mundur. So biasanya perbincangan mereka ni akan bincang topik ini. Salah satu topik yang mereka akan bincang. Persoalan saya, dakwaan mereka benar ke tak benar? Kefahaman mereka, kepercayaan mereka tu benar ke tak benar? Bagi saya, setengah benar, setengah tak benar. Saya tak nafikan, memang betul banyak negara Islam yang miskin dan mundur, tak nafikan. Tetapi bukan semua. Banyak negara Islam yang maju kaya raya. Malaysia, Qatar, Saudi, Brunei, banyak negara Islam yang maju kaya raya. Maka bukan semua. Kalau kerana memilih Islam kita akan jadi miskin mundur, maka kena semua negara Islam miskin mundur. Tapi tidak berlaku begitu. Berarti bukan kerana agama, bukan kerana pilih agama Islam menyebabkan you miskin dan mundur. Dan siapa kata beragama Buddha mesti maju kaya raya? Negara Buddha yang miskin dan mundur, yang dia lupa nak sebut. Kalau kita tengok Thailand, Vietnam, Myanmar, Nepal, Mongolia, Sri Lanka, itu negara-negara Buddha yang miskin dan mundur. Kalau dia kata, oh, pilih agama Buddha akan jadi maju kaya raya. Kenapa begitu banyak negara Buddha yang miskin dan mundur? Maksudnya apa? Sekali lagi, bukan kerana agama. Bukan kerana pilih agama Buddha jadi kaya ke, maju kaya raya atau miskin mundur, bukan. Dan dia kata, kalau tak nak pilih Buddha, pilih Kristian. Dia tunjuk negara Kristian yang maju, itu saya setujulah. Tetapi negara Kristian yang mundur, dia tak terangkan. Sebenarnya negara Kristian yang mundur lebih banyak daripada maju. Kalau kita tengok peta, orang sini tahu peta? Tengok peta South America cukup. Ingat tak negara-negara South America? Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Mari sama-sama kita nyanyi. Baca semua nama-nama negara. Itu semua negara-negara Kristian yang miskin dan begitu mundur. Berarti, sekali lagi, bukan kerana agama. Kalau dia kata pilih Kristian mesti maju kaya raya, kenapa begitu banyak negara Kristian yang miskin dan mundur? Maksud di sini adalah bukan kerana agama. Mereka maju kaya raya disebabkan mereka usaha. Allah Tuhan yang Maha Adil. Siapa usaha, dia dapat. Betul ke tak betul? Tapi persoalannya, kenapa masih lagi banyak negara Islam yang miskin dan mundur, ataupun orang Islam yang miskin dan mundur? Apa sebabnya? Kita kena tahulah. Kalau kita tahu sebabnya, mungkin kita dapat mengatasi masalah itu. Daripada miskin boleh jadi kaya raya, boleh jadi maju. Apa sebabnya? Salah satu sebab yang saya boleh fikir adalah kita orang Islam hari ini, mungkin kita terlalu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu jauh. Sebab kehidupan kita, walaupun kita beriman kepada Quran dan Sunnah, tetapi amalan kita seharian jarang-jarang rujuk balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi masalah. Itu Quran dan Sunnah sebagai satu kitab suci saja, tapi bukan sebagai panduan bimbingan kehidupan. Bukan panduan bimbingan kehidupan. Kalau kita orang Islam pegang teguh kepada ajaran Islam, kita orang Islam akan jadi kaum atau manusia yang paling berjaya di dunia ini. Apa bukti? Dulu-dulu
Islam pernah memimpin dunia. Satu dunia pernah lihat Islam, pandang tinggi terhadap Islam. Kenapa? Sebab Islam begitu maju, begitu kaya raya. Satu dunia lihat Islam. Dan kalau kita orang Islam kembali kepada amalan Islam yang sebenar, amalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita orang Islam akan jadi manusia yang paling berjaya di dunia ini. Boleh setuju tak? Hello? Saya dah cakap lama, takut orang tak faham. Okey, sambung. Kita pilih soalan yang ringan sikit. Non-Muslim, terutamanya mereka yang menyembah patung berhala, ramai di kalangan mereka mempunyai pandangan, dia lihat kita orang Islam menyembah Kaabah. Bila dia tanya, bila kamu solat menghala ke arah mana? Kita kata Kaabah. Maka mereka datanglah persepsinya, Kaabah, sembah Kaabah. Ataupun mereka tengok bila Ramadan, TV 1, TV 2. Kan ramai orang menunaikan kalau umrah, kadang-kadang haji kan, apa berlaku? Tawaf Kaabah. Selepas tu mereka solat. Alamak, mereka ingat kita sembah Kaabah. Sebab orang yang sembah berhala, dia tak boleh ada objek kat depan bila dia sembah. Kalau you letak objek, dia akan fikir kita sembah Kaabah. So macam mana kita nak buktikan kepada mereka yang kita orang Islam sebenarnya tidak sembah Kaabah? Kita hanya solat, bila solat menghala ke arah Masjidil Haram. Macam mana? Pertama, kita kena baca ayat Quran kepada dia. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 149. Kalau kita lihat ayat ini, kita punya kiblat asalnya menghala ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah perintahkan kita tukar menghala ke arah Masjidil Haram. Tukar arah Masjidil Haram. Is the direction, arah itu. Satu arah. Kenapa satu arah? Kesatuan, unity. Bukan bangunan tu, arah itu. Itu yang pertama. Ayat Quran ini sebenarnya dah cukup jelas menerangkan. Tapi non-Muslim susah nak terima. Kenapa? Sebab mereka tak beriman kepada Quran. Maka mereka tak akan terima apa Quran kata. Maka mereka perlukan logik. Kita kena gunakan pendekatan logik untuk meyakinkan mereka. Maka kita cakap dengan dia, apa kata kita pergi ke Mekah, kita bawa itu Kaabah, letak di sini, letak di Terengganu. Orang Islam satu dunia bila solat menghala ke Terengganu ke atau menghala ke Masjidil Haram, mana satu? Halo? Tetap Masjidil Haram, betul? Kalau kita solat menghala ke Masjidil Haram, maksudnya tak ada kena mengenai Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, Kaabah sudah pergi ke Terengganu, maka kita solat sepatutnya menghala ke arah Terengganu. Betul tak? Itu jelas buktikan kita tidak sembah Kaabah. Orang yang sembah berhala, kamu cuba letak berhala di sini asalnya, kemudian kamu pindah kat sini, you rasa orang yang sembah berhala datang ke sini ke datang ke sini? Dia akan datang ke sini sebab dia sembah berhala. Kaabah kamu pindah kat mana pun, tetap solat kita menghala ke Masjidil Haram. Jelas? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat, contohnya Bilal bin Rabah, selalu dia panjat naik Kaabah, pijak Kaabah ni dan memberi azan, betul? Kalau kita sembah Kaabah, berani tak kita pijak Kaabah? Kamu rasa? Tak faham? Okey, kita buat eksperimen. Kita minta orang-orang yang sembah berhala keluarkan berhalanya. Kita keluarkan Kaabah. Kita pijak Kaabah dulu. Habis kita dah pijak, tunjuk dia. Nah, kita minta dia, silakan. Jangan segan-segan, silakan. Rasa-rasa orang yang sembah berhala, berani tak mereka nak pijak patung berhalanya? Mereka tak akan pijak, betul? Kita berani pijak Kaabah, ini jelaskan kita tidak sembah Kaabah. Clear? Satu lagi, zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini, tahu tak Kaabah ni ada beberapa kali telah diruntuhkan dan dibangunkan balik. Beberapa kali diruntuhkan. Dan kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan Kaabah belum siap bina.
Persoalan saya, dalam jangka masa berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa Kaabah, orang Islam satu dunia solat ke cuti? Jawab betul-betul. Kita solat tak tanpa Kaabah? Tetap solat 5 waktu. Betul tak? Berarti ada kena mengena dengan Kaabah tak sebenarnya bila kita solat? Boleh faham ke? So orang yang sembah berhala, dia dapat lihat tak? Jelas tak? Kalau tak ada, tanpa berhala tu, you ingat kalau ini berhala asalnya, bila kamu dah runtuhkan tak ada berhala, you ingat orang pergi sembah tak? Orang tak pergi sembah sana. Clear? Dan bukan saja itu, tiap-tiap hari berjuta orang di dunia pijak Kaabah. Biasa tengok tak sejadah yang ada gambar Kaabah? Biasa. Pernah tak kamu terpijak? Pernah? Apa kamu buat? Tak cakap sorry ya? Astaghfirullahalazim. Tak ada. Orang yang sembah berhala, gambar berhala pun mereka tak akan pijak. Setuju? Itu jelas buktikan kita tidak sembah Kaabah. Soalan yang orang yang tuduh soalan ini, tanya soalan ini, biasanya dia tak datang daripada orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Kristian, biasanya mereka tak akan tuduh soalan ini, tanya soalan ini. Kenapa? Sebab kalau dalam kitab mereka, dalam kitab The Holy Bible atau kitab Yahudi pun, disebut tentang kaum Bani Israel, mereka punya kiblat menghala ke Masjid Al-Aqsa, yang disebut dalam kitabnya yang bernama Psalm chapter 138 verse number 2. Sebab itulah orang Yahudi dan Nasrani secara umumnya mereka tak tuduh orang Islam sembah Kaabah. Sebab dia tahu kaum Bani Israel mereka pun ada kiblat menghala ke Masjid Al-Aqsa. Kalau dia tujuh kita sembah Kaabah, maka dia sembah Masjid Al-Aqsa. Dan mereka tahu itu adalah arah, direction. Kenapa Allah suruh kita tukar arah daripada Masjid Al-Aqsa, tukar menghala ke Masjidil Haram? Ada sebabnya. Kemungkinan besar orang Yahudi dan Nasrani mereka telah terpesong, tersesat daripada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala tak mahu kita share satu kiblat dengan mereka. Sebab itulah Allah arahkan kita tukar kiblat kita menghala ke Masjidil Haram. Itu satu ujian kepada kita, sama ada taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Jelas? Dalam Islam, babi boleh makan tak? Halo? Dalam Islam, babi boleh makan tak? Boleh. Ini ajaran sesat. Tengok mulut saya. Saya tanya, dalam agama Islam, babi boleh makan tak? Babi boleh makan tak? Saya bukan kata kita boleh makan babi tak. Saya tanya, babi boleh makan tak? Kalau babi tak boleh makan, babi semua sudah mampus. Betul? Dunia ni tak ada babi lagi, betul? Allah benarkan tak babi makan? Allah benarkan tak babi makan? Kalau tak ada, lepas ini kita pergi cari kandang babi. Kita tengok babi makan tak? Babi boleh makan. Kita boleh makan babi tak? Tak boleh. Haram. Betul? Beza tak ni? Tapi orang bukan Islam sampai hari ini, walaupun kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun lebih, non-Muslim masih tak faham kenapa orang Islam tak boleh makan babi. Apa salah babi? Apa dosa babi? Kenapa kamu maki orang, suka maki babi, betul? Babi dan betul, betul? So non-Muslim tak boleh faham. Tambah mereka keliru bila kita orang Islam bagi jawapan yang tak masuk akal. Biasa apa jawapan kita bagi? Kita kata najis. Betul ke? Betul. Quran tu sebut najis, betul. Tapi najis ini dari sudut kita maksudnya apa? Tidak suci kan? Najis bagi non-Muslim tu apa? Tai lah. Betul. Wah, lu cakap orang makan tai lah. Tapi dia kata, okey, lu cakap orang makan tai, no problem, dia kata. Tetapi bapak saya hidup sampai 80 tahun. Lu punya bapak berapa tahun? Bapak you mati muda. Makan babi hidup lama. Tak makan babi mampus cepat. Kalau orang hujah macam ni, macam mana kita nak hujah? You cakap najis, aku makan najis, hidup lama, protein. Kacau. Lepas tu kita bagi alasan, kita tak makan babi sebab apa tahu? Sebab ada kuman, ada cacing. Betul? Bahaya kuman cacingnya. Saya nak tanya, Quran sebut ke?
Kuman cacing. Hadis sebut ke kuman cacing? Kamu ambil daripada mana kuman cacing tu? Kajian sains. Sains boleh buat U-turn tak? Sains boleh buat silap tak? Apa kata non-Muslim tanya? Suatu hari nanti, pakar saintis boleh cipta sejenis vaksin, sejenis ubat yang boleh bunuh kuman-kuman semua. Dan sebenarnya telah dicipta dah, telah wujud dah sekarang. Sejenis vaksin yang boleh bunuh semua kuman-kuman tu dalam babi, dalam badan babi tu. Lepas ni bila dia dah jab aja, babi tu semua tak ada kuman-kuman lagi. Persoalannya, babi sudah boleh makan tak? Halo, tak boleh. Kalau tak boleh, bukan sebab itu. Kenapa kamu bagi alasan itu tak boleh makan babi sebab kuman-kuman? Ingat, kalau kita nak bagi satu jawapan, jawapan kita mesti dalam lingkungan Al-Quran dan Sunnah. Mesti dilindungi oleh Quran dan Sunnah. Kalau kita cakap di luar daripada Quran dan Sunnah, kita dalam keadaan bahaya. Kita mungkin kena makan balik kata-kata kita. Bila orang tanya kenapa tak boleh makan, bagi tahu dia, kita orang Islam tak makan sebab ini perintah Allah. Allah adalah pencipta. Dia tahu apa yang baik dan apa yang tak baik untuk kita. Kita tak makan sebab perintahnya. Full stop. Kalau dia tak faham, kita koma balik. Orang sini pernah belajar tak? Full stop boleh koma balik punya. Ini ajaran sesat dia. Kenapa saya kata koma balik? Kalau mereka tak boleh faham, kita boleh baca kajian-kajian yang dilakukan oleh saintis, independent lab, university. Kita boleh baca kajian mereka terhadap babi itu. Apa jenis kajian mereka buat? Apakah kesimpulan mereka? Kita boleh baca kajian ini kepada mereka. Tapi beritahu dia, tetap kita orang Islam tak makan bukan kerana kuman cacing. Kita tak makan sebab, dan juga bukan kerana kajian sains pun. Kita tak makan sebab perintah Allah. Kadang-kadang mereka akan tanya, kalau tak boleh makan, kenapa you punya Tuhan mau cipta? Tak cipta kan tak ada masalah. Cipta memberi begitu banyak masalah kepada manusia. Bagi tahu dia, Allah bukan saja cipta babi, Allah juga cipta batu. Tak faham? Bukan semua barang cipta untuk makan. Oh, mic rosak. Tak faham ke? Bukan semua barang yang Allah cipta untuk makan. Batu bukan untuk makan. Batu untuk buat jalan raya, buat dinding, buat dan sebagainya. Babi sebagai ujian kepada manusia. Setiap ciptaan Allah ada sebab-sebabnya. Bukan semua cipta untuk makan. Setuju tak ni? Sambung. Kalau saya tanya muslimin muslimat di sini, Islam mudah ke susah? Tak jawab, maksudnya Islam tu susah. Sekali lagi, Islam mudah ke susah? Ini cara paksa orang jawab. Dan jadi penceramah kena buat begitu. Dari sudut kita, Islam tu mudah. Setuju? Dari sudut orang bukan Islam, Islam mudah ke susah? Kenapa begitu? Kita rasa mudah, dia rasa susah. Kita betul, dia salah? Atau dia betul, kita salah? Ataupun kita dua-dua pun sikit betul, sikit salah? Mana satu? Bila orang tanya kita, Islam mudah ke susah, you jelas tak soalan itu? Jelas tak? Tanya dia dulu. Jangan jawab dulu. Encik, kamu tanya diri saya ke? Kamu tanya agama Islam? Kalau tanya agama Islam agama yang paling mudah di dunia. Kenapa? Sebab agama ini datang daripada penciptanya. Dan penciptanya menceritakan kepada kita dalam Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, surah An-Nisa surah keempat ayat 28, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 78, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286. Semua ayat ini Allah kata Allah nak mudah bagi kamu, bukan susah bagi kamu. Allah tidak akan uji kamu lebih daripada kemampuan kamu dan sebagainya. Berarti Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan Islam itu mudah. Kita berhenti sekejap bagi laluan azan dan kita sambung selepas ini insya-Allah.
Jauh sikit je. Okey. Kuat sangat. Boleh kita sambung ke? Sikit lagi. Soalan ini saja. Okey. So, Islam tu mudah ke susah? Mudah kan? Okey, saya sambung tadi. Kalau tanya tentang Islam, Islam agama yang paling mudah. Kenapa? Sebab datang daripada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebut dalam Quran tadi. Okey, Islam tu mudah sebab Islam agama fitrah. Dia tidak bercanggah dengan fitrah. Walaupun isu gaib yang kita biasanya tak boleh faham, tetapi bila dalam Islam, isu gaib pun kita boleh terima, kita boleh faham, kita boleh comprehend. Islam tu mudah sebab Islam tu satu-satunya agama yang memberi kita panduan, bimbingan yang menyeluruh. Contoh, Islam bagi panduan bimbingan tentang isu muamalat, urusan seharian. Islam ajar kita tak urusan seharian, daripada perkara kecil sampai ke perkara yang besar. Islam bagi ajaran, bagi panduan, bimbingan. Contoh, kita masuk tandas. Kita berniaga besar ke berniaga kecil? Faham tak berniaga? Nama sedap sikit. Okey, so bila kita masuk tandas, kita nak keluar tandas, syaratnya kita kena buat apa Islam ajar? Basuh, bersihkan dulu, betul tak? Lepas tu kalau kita pergi rumah orang, Islam ajar macam mana? Adabnya macam mana? Masuk terus ke? Bagi salam dulu. Kita bagi salam dulu. Kalau 3 kali orang tak jawab salam, masuk terus. Betul? Tak. 3 kali orang tak jawab, kita pulang. Setuju tak ni? Adab Islam ajar. Islam ajar tak bercakap dengan ibu kita? Jangan gunakan suara yang tinggi. Jangan gunakan suara yang kasar. Cakap dengan bahasa yang lembut. Betul tak? Islam ajar kita. Islam ajar tak kita peperangan? Dalam Islam, mana ada agama, ada ajar, ada undang-undang dalam peperangan. Ajar kita, peperangan tu kita tak boleh serang rumah ibadah. Kita tak boleh serang orang tua yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh serang kanak-kanak. Betul ke? Kita tak boleh tebang pokok pun tanpa sebab. Islam ada undang-undang, ada guideline. Untuk apa? Untuk isu muamalat. Banyak lagi lah kalau kita sebut. Dan Islam satu-satunya agama di dunia yang mengajar umatnya macam mana nak mengenali Tuhan. Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan percaya kata saya, kamu tak akan jumpa agama di dunia yang akan ajar begitu. Islam satu-satunya agama yang ajar umatnya. Sebelum kamu sembah Tuhan, sebelum kamu buat baik, kamu kena kenal Tuhan dulu. Kamu kena bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan kalau kamu boleh bezakan, selesai tak masalah.
Sebab itulah Islam agama yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Majoriti agama di dunia, mereka mengabdikan diri kepada ciptaan. Betul tak? Sebahagian besar mereka menyembah manusia. Maka Islam bagi tak panduan bimbingan, ya, yang menyeluruh. Tu Islam tu mudah, agama tu mudah. Tapi kalau tanya saya, Islam mudah tak bagi saya? Itu lain cerita. Saya bukan agama Islam, saya penganut Islam saja. Kalau orang tanya saya, Brother Lim, Islam mudah ke tak mudah bagi kamu? Bagi saya akan jawab, no pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Faham tak apa maksud no pain, no gain? Maksud dia mudah tu, tak payah buat apa-apa ke mudah, ataupun mudah untuk nak mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Mana satu? Semua agama mereka nak berjaya di dunia dan di akhirat. Betul? Kalau tanya saya, no pain, no gain. Apa maksud no pain, no gain? Dalam Islam, kalau kita nak berjaya, apa seharus kita buat? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu tak boleh yoyo tau. Tahu yoyo tak orang sini? Yoyo. Kalau mood baik 5 waktu, mood tak ada baik 1 waktu, mood sedang baik 3 waktu. Kalau kita nak berjaya solat 5 waktu, kena jaga betul-betul. Setuju? Kalau kita nak tambah berjaya, buat solat sunat, solat nafilah, tambah lagi. Kalau kita nak berjaya, puasa dalam bulan Ramadan. Kalau tak tambah berjaya, puasa sunat Isnin Khamis. Kalau kita nak berjaya, pastikan kita bayar zakat. Zakat ni akan buat kita tersangkut daripada masuk syurga, sebab kita telah merampas hak orang miskin. Kalau kita tak keluarkan zakat, diedarkan kepada golongan miskin. Kita kalau nak berjaya, kita kena bayar zakat. Kalau nak berjaya, ada kemampuan menunaikan haji. Kalau nak berjaya, kena jadi seorang suami yang bertanggungjawab di rumah, mendidik isteri, anak, agama. Kalau nak berjaya, kita kena jadi orang yang baik dengan jiran-jiran kita, baik dengan colleague, orang yang kerja sama satu office. Kalau kita nak berjaya, kita kena menyampaikan dakwah, kita menyampaikan islah. Itu kalau kita nak berjaya. So saya nak tanya, nak buat banyak-banyak semua tadi itu, senang ke susah? Halo? Susah pula sekarang. Tadi kan kata mudah. Sekarang tak sampai 3 minit sudah susah. Memang mula-mula memang susah. Saya bagi contoh. Kalau saya nak jadi pembina badan wakil Malaysia, saya angkat besi sebulan sekali saja, 1 jam. You rasa-rasa saya boleh wakil tak? Jadi wakil pembina badan Malaysia? Boleh, yang sekeping tu. Betul? Bukan 6 pack tu lah. Kalau saya betul-betul nak wakil Malaysia, setuju tak? Tiap-tiap hari saya kena angkat besi 8 jam, 10 jam, 12 jam. Tiap-tiap hari kena praktis. Mula-mula saya angkat besi, mula-mula 3 bulan, sakit ke tak sakit ototnya? Sakit kan? Kalau saya sambung sampai 6 bulan, sakit meningkat ke sudah kurang? Dia akan kurang bila kita berterusan berlatih. Dan bila kita sudah berlatih setahun lebih, sakit ke lengoh? Dia lengoh aja. Berarti mula-mula sakit. Okey, banyak berlatih dia kurangkan sakit. Dan bila kita sudah berlatih sampai satu tahap, dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu dia bukan sakit, lengoh aja. Sama juga nak berjaya dalam Islam. Setuju? Mula-mula saya nak solat 5 waktu, puasa agak susah sikit. Mula-mula susahlah. Tapi banyak berlatih, dia jadi mudah bagi kita. Sebab itulah kalau kita lihat kanak-kanak di depan sini, kalau saya rasa bulan Ramadan berpuasa 30 hari, nothing, tak ada apa-apa, senang saja. Betul tak? Sebab dia dah berlatih setiap tahun. Bila kita sudah berlatih, okey, bila kita berterusan berlatih, mula-mula susah, banyak berlatih jadi senang untuk kita. Bila kita berlatih sampai satu tahap, dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu Islam tu mudah bagi saya. Maka ulama' bila kata Islam tu mudah bagi saya, maksudnya untuk dia, bukan untuk you. Faham ke? Dan kenapa non-Muslim rasa Islam tu susah? Sebab banyak datang daripada mulut kita orang Islam. Dia
dia tengok surat khabar, dia tengok apa yang berlaku dalam masyarakat Islam, sikit-sikit ini haram, ini dosa, ini neraka. Wah, dia dengar banyak, tapi akidah dia tak dengar. Dia dengar apa? Hukum hakam. Oh, ini tak boleh makan, oh ini tak boleh minum. Oh, tak boleh punya dia tahu, boleh punya dia tak tahu. Itu yang jadi, dia rasa Islam tu susah. Sebab itulah non-Muslim sangat takut nak masuk Islam. Kenapa? Dalam masuk Islam tak boleh makan babi. Betul? Dia hanya tahu tak boleh makan babi. Padahal yang tak makan babi bukan Islam saja. Agama Yahudi pun tak makan babi. Okey? Orang yang vegetarian, tahu tak vegetarian, orang yang makan sayur pun tak makan babi. Tapi dia tak tanya mereka kenapa tak makan babi. Dia akan tanya orang Islam, kenapa you tak makan babi? Pelik betul. Sebenarnya yang tak boleh makan sikit saja. Babi, bangkai, darah, binatang yang ada gigi taring, ada cakar ni. Betul tak? Tak banyaklah yang mengharamkan. Yang tak boleh makan ini. Tapi halalnya berjuta-juta. Makanan halal berjuta-juta. Yang haram sikit saja. Susah kat mana? Melainkan Allah kata yang haram tu berjuta-juta, hanya halal 5 makanan saja. Roti canai, nasi lemak, asam pedas, mi bandung, lagi apa? Mi hailam. Ada Melayu ada mi hailam Cina hailam pun tak ada mi hailam, Melayu ada mi hailam. Tak tahu macam mana boleh wujud mi hailam. Tak apa. So kalaulah hanya 5 makanan yang kita pusing-pusing kena makan 5 tu, susahlah Islam. Tapi yang halal berjuta-juta. Millions of food is halal. Yang haram minum apa? Arak, khamar, sesuatu yang boleh memabukkan, menghayalkan. Yang haram. Yang halal berjuta-juta. Okey, tak percaya saya bagi satu contoh. Kadang-kadang kita tak faham maksudnya berjuta-juta. Pernah pergi kedai masakan tom yum? Kamu cuba order teh o panas 1 jenis, teh o sejuk, teh o ais 2 jenis, teh o tarik 3 jenis, teh o limau 4 jenis, teh o lemon 5 jenis, teh o rambutan 6 jenis, longan, teh o longan 7 jenis. Betul? Ada ke apa? Betul kan? So teh o saja boleh mempunyai begitu banyak jenis teh o. Yang halal berjuta-juta. Yang haram sesuatu yang boleh memabukkan, menghayalkan. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Kalau sebelum COVID-19 banyak tempat hiburan, orang tempat minum. Kita tahu tak, tiap-tiap Jumaat malam Sabtu lah, Jumaat malam Sabtu ataupun Sabtu malam Ahad, tiap-tiap tengah malam mesti ada aksiden, mesti ada gaduh, mesti ada orang mabuk buat macam-macam. Nampak tak? Allah haramkan kenapa? Untuk kebaikan kita. Dan dalam COVID pun berapa ramai orang mabuk bawa kereta langgar mati orang. Itu sebabnya Allah haramkan. So yang buat mereka rasa Islam susah sebab kita banyak cerita yang haram, kita tak cerita yang halal. Yang paling penting, mereka rasa Islam tu susah, sebenarnya adalah mereka tak mengamalkan ajaran agama dia. Kalau mereka kembali kepada ajaran agama mereka, percaya kata saya, banding dengan Islam, dia akan kata Islam jauh lebih mudah. Saya bagi contoh, orang yang beragama Buddha, dia ada prinsip macam undang-undang lah. Tak boleh bunuh, tak boleh curi, tak boleh tipu, tak boleh menyalahgunakan seks, tak boleh dengar muzik, tak boleh nyanyi lagu, tak boleh duduk tempat tinggi, kena makan ikut masa, tak boleh pakai emas, so tak boleh. You rasa-rasa Cina boleh ikutkah? Halo? Saya Cina tahu, saya tahu mah. Dia boleh ke tak boleh? Gua punya bangsa nak enjoy dunia ni. Kalau dia ikut, dia hanya nama saja agama Buddha, tetapi mereka tak ikut itu prinsip. Faham ke? Tapi kalau mereka amalkan prinsip itu 227, dia akan kata Islam jauh lebih mudah daripada agama Buddha. Itu caranya perbandingan. Dan kalau orang Kristian, tahu tak dalam kitab Bible, the Holy Bible, dia ada 613 undang-undang, laws or commandment. 613. Yang tadilah ini tak boleh, itu tak boleh, semua itulah 613.
Bayangkan kalau orang Kristian amalkan ajaran Kristian itu mengikut undang-undang yang disebut dalam Bible 613 banding dengan Islam, apa dia akan kata? Dia akan kata Islam agama paling mudah di dunia. So Islam mudah ke susah terpulang kepada definisi seseorang. Apa maksud kamu? Tapi kalau nak berjaya di dunia dan akhirat, inilah caranya. Cara Islam yang paling mudah di dunia. Okey, saya tinggal masa sedikit saja. Saya buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada soalan, sila kemukakan. Kita boleh bincang-bincang. Silakan. Siapa nak tanya soalan pertama? Silakan. Ada mic tak? Kita muslimah ada tanya soalan. Okey, sebentar ya, mic on the way. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana boleh saya sampaikan Islam kepada jiran saya yang non-Muslim? Takut kan? Nanti kalau mereka mati dalam kekufuran, kita dipersoalkan di padang mahsyar nanti. Macam mana nak menyampaikan? Masa tak banyak, saya bagi secara ringkas. Kalau nak panjang, bagi saya masa panjang. Itu tak ada pilihan lain. Now, nak menyampaikan dakwah, okey, yang pertama perlu ada niat dulu. Ada niat tak nak menyampaikan dakwah? Kamu sudah dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu doa tak? Doa tak dalam setiap kali selepas solat kan kita buat wirid zikir doa? Kita doa tak kepada Allah memberi hidayah, buka hati mereka? Ada doa tak? Yang ketiga, sekarang ni macam mana nak kita boleh sampaikan secara lisan? Kamu nak sampaikan secara lisan kan? Kamu dah tunjuk contoh yang baik, dah baik kawan dengan dia, kamu mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya. No, macam mana nak sampaikan? Ingat, nak menyampaikan cara lisan, syaratnya no demand, don't supply. Faham tak? Demand and supply. Kalau dia tak tanya, jangan cakap. Dan kamu akan tanya, kalau dia asyik tak tanya, tak payah cakap ke? Create the demand. Kamu kena tahu macam mana nak create supaya buat dia mau tanya tentang Islam. Contoh ini contoh saja tahu. Tak semestinya sesuai untuk keadaan kamu. Sebab saya tak kenal you punya jiran. Saya hanya boleh bagi you contoh dan kamu tengok mana satu cara yang sesuai kamu pilih. Bayangkan kalau saya punya jiran, saya akan tanya, Acong kita dah berjiran ada 10 tahun kah? Ada Mula dengan cerita macam ni lah kan. Acong, saya sampai sekarang tak tahu you ni Hokkien ke Cantonese. Tanya dulu dia logat apa. Oh, dia kata dia Cantonese. Oh, Cantonese sama tak dengan Guangdong tu di negeri China? Sama ke beza? Dia kata daripada situ. Okey, apa dia cakap kita okey aja. Saya tanya dia, orang Cantonese di Guangdong ni, okey, bahasa dia sama tak? Dia cakap punya Cantonese tu sama ke ataupun ada beza? Dia kata ada beza. I see. Maka di China mereka ni komunis. Di sana orang Cantonese ni dia beragama ke? Dia ada agama tak sana? Agama apa? Dia akan cerita apa agama. Oh, dan you cakap lah, so kamu di sini sama ke? Sama. Dia kata tak sama. Dan you apa? Dia cakap. Dan you baru tahu dia kepercayaan apa kan? Faham ke ni? So itu you boleh masuk topik. Okey.
Dan kalau boleh kamu tanya dia soalan yang mudah-mudah. Ingat, tanya soalan yang mudah-mudah. Setiap kali tanya, Acong, baru-baru ni mereka menyambut Wesak Day. Saya tengok ada buat peralakan dan sebagainya. Sebenarnya apa itu Wesak Day? Kita tanya soalan yang mudah-mudah dulu. Dia akan jawab, oh, itu kelahiran Siddhartha Gautama. Itu masa dia dapat pencerahan. Macam masa tu dia dapat enlightenment. Ataupun masa yang dia mati. Tarikh yang sama. Sebab itulah mereka mengingati dia Wesak Day. Oh, itu macam. Baru saya tahu hari ini. Dan kamu tanya soalan yang mudah-mudah. Tanya. Bila kamu dah tanya banyak soalan yang tak provokatif tau. Soalan yang relax, banyak ikut tanya, lama-lama dia penat. Tahu kenapa? You tanya soalan pendek, dia kena bagi jawapan panjang. So dia akan rasa penat. Akhir sekali dia akan tanya balik. Daripada dia jawab, lebih baik dia tanya. Maka dia tanya, itu Islam lah, itu Hari Raya Aidilfitri itu apa? Kamu cerita lah. Dia tanya, faham tadi? Dan situlah kamu baru boleh terangkan. Masuk topik. Contohnya, sebenarnya kita semua ni manusia di Malaysia, kita majoritinya kita nak percaya kepada Tuhan, kan? Kita nak sembah Tuhan. Semuanya baik orangnya. Okey? Majoriti nak sembah Tuhan. Tapi mungkin tak ramai yang ada belajar tentang macam mana nak mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Masuk tak? Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan boleh tanya dia tak, dalam agama kamu macam mana kamu mengenali Tuhan? Lepas tu dia tanya balik, macam mana kita mengenali Tuhan? Maka you cakaplah pencipta ciptaan. Dan macam saya sebut tadi kan, ada nampak tak sikit-sikit? Maka kamu boleh gunakan itu untuk masuk. Ataupun senang saja, kamu buat kenduri kat rumah hari jadi. Hari jadi 1 tahun 20 kali. Kamu menyambut hari gembira. Contohnya kamu buat kenduri. Kamu jemput jiran-jiran bukan Islam datang. Kamu jemputlah Brother Lim. Lepas tu you kenalkan, Lim, ini kawan saya Acong, ini yang mutu, you kenalkan. Lepas tu dia cakap lah, ini Brother Lim ni satu-satu Cina masuk Islam Malaysia, tak tukar nama. Lepas tu kamu sibuk kat dapur. Jangan keluar. Lagi saya tak panggil you keluar, you sibuk sediakan barang. Biar saya bercakap dengan mereka. Boleh tak? Nampak tak? Banyak cara idea yang kita boleh fikir, boleh gunakan untuk menyampaikan. Kamu sendiri tak perlu sebut pun, kamu boleh gunakan orang lain untuk menceritakan Islam kepada mereka. Itu juga salah satu cara yang kamu boleh sampaikan. Tapi kalau you nak belajar banyak-banyak cara, kena datang khusus lah. Kami ada buat khusus khas untuk macam mana kita nak berdekati non-Muslim, macam mana nak sampaikan supaya mereka boleh kenal agama Islam. Wallahu alam. Ada soalan lain? Saya kira sampai 5. Tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. Saya belum kira lagi. Kurang asam. Silakan. Ada seorang sahabat kat belakang nak tanya. Silakan. Ya, saya. Okey. Semua dengar tak soalan tu? Dia tanya soalan, non-Muslim tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut Sahih Bukhari, dia nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Seorang lelaki usia 50 awal 50-an berkahwin dengan nikah dengan seorang wanita 6 tahun. So mereka gunakan panggil perkataan tu pedofil atau pedofil. Okey. Nak panjang ke pendek jawapan? Okey. Yang pertama, soalan ini wujudnya 200 tahun yang lalu saja. Sebelum itu, lebih daripada 1200 tahun tak pernah jadi soalan. Tak pernah orang mempersoalkan isu ini. Bila Orientalis 200 tahun yang lalu, bila mereka kaji kitab Islam dan mereka bandingkan keadaan dulu zaman Nabi Muhammad SAW dengan keadaan di barat. Mereka ambil keadaan dulu, letak di keadaan di barat pada masa itu, disitulah datangnya ideanya pedofil. Boleh faham?
Now, untuk menjawab soalan ini, satu syarat saja. Tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Itu saja. Kalau nak banding, boleh. Keadaan dulu dengan keadaan dulu, keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Tak boleh faham kan? Kenapa tak boleh? Sebab dulu-dulu, dia bukan negara. Dia masyarakat, community. Maka, community ni adalah bila mak bapak dia buat keputusan, okey, maka semua masyarakat kena terima. Bila community sudah merdeka jadi sebuah negara, dia ada kerajaan, maka kerajaan yang menentukan. Kerajaan yang menentukan usia berapakah lelaki sesuai berumah tangga, usia berapakah wanita sesuai berumah tangga. So keadaan dulu mak bapak buat keputusan. Keadaan bila dah merdeka, maka kerajaan buat keputusan. Keadaan zaman Nabi bukan negara, is community. Keadaan barat sudah merdeka, maka bergantung kepada kerajaan. So mana boleh gunakan keadaan dulu dan dinilai mengikut keadaan sekarang? Tak boleh lah. Kalau nak banding boleh, keadaan dulu dengan keadaan dulu. Adakah itu satu isu? Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, Brother Lim tahu ada kajian contemporary yang menunjukkan bahawa usia yang lebih tepat adalah Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia 16 tahun dan mereka bersama usia lebih kurang 19 tahun. Saya tahu tentang kajian itu, tapi tak ada masa nak ulas. Saya kena ulas soalan yang sahabat tanya. Okey. So, Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dapat restu tak daripada bapak dia? Dapat ke tak dapat? Siapa bapak dia? Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betul? So dapat restu. Sebenarnya cerita dah habis. Kan saya kata, community, bila mak bapak buat keputusan, masyarakat diterima. So keluarga terima dah. Tak ada isu dah. Dan kalau kita lihat, orang Arab zaman Nabi ada tak bantah? Ada tak protes? Ada tak komplain? Tak ada. Diterima baik oleh orang Arab pada masa itu. Yang ketiga, yang paling penting sekali, kan Nabi semasa Nabi hidup, ada ramai tak musuh Nabi? Ada ramai orang yang tak suka Nabi, yang selalu nak cari hal dan jatuhkan Nabi. Ada ke tak ada? Contohnya ketua munafik Abdullah bin Ubay, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Betul? Saya nak tanya, musuh Nabi ni ada tak ambil peluang untuk mempolitikkan isu ini dan jatuhkan, rosakkan imej Nabi? Ada ke tak ada? Musuh Nabi pun tak bising. Tengok, keluarga tak ada masalah, masyarakat Arab tak ada masalah, musuh Arab pun tak ada masalah. You apa masalah? You apa masalah? What is your problem? Sebenarnya tak ada isu pun, betul tak? Sambung. Non-Muslim salah faham kat mana? Dia ingat bila Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha terus bersetubuh. Itu silap. Sebab Aisyah masih kecil lagi, dia tetap duduk dengan bapak dia. Sehinggalah dia akhir balik usia 9 tahun lebih, dekat 10 tahun. Okey? Dan Nabi tanya kepada Aisyah, adakah kamu bersedia? Dan kalau belum bersedia, duduk dengan bapa kamu sehingga kamu bersedia. Berarti baginda Nabi Muhammad SAW bukan saja akhir balik, baginda nak tunggu dia mentally, physically bersedia baru jemput dia pulang. Dan bila Nabi jemput dia pulang, bukan jemput kanak-kanak lagi, wanita muda, isteri muda. Sebab dia akhir balik, mentally, physically bersedia. Now, sekiranya dia dilayani oleh lelaki, na'udzubillah, apa akan jadi kepada seorang kanak-kanak dilayani oleh lelaki dewasa? Kamu rasa? Tanya doktor pakar, dia akan kata budak tu akan keliru, trauma, dia akan confused. Betul? Tetapi kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia punya mental betapa hebat sekali. Hebat macam mana? Dia menghafal keseluruhan Quran, hafizah. Dia menjadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Dia pernah mengajar 88 ulama. Dia meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis. Dia pakar dalam perubatan, dia pakar dalam matematik. So ada masalah tak pemikiran dia? Itu menunjukkan bahawa dia tidak ada lelaki sentuhnya. Dan sekiranya dia dilayani oleh lelaki, dia boleh bagi tahu tak dunia? Contohlah mereka tuduh dia ada hubungan dengan Nabi, Nabi ada hubungan dengan dia kan? Sekiranya ada hubungan, dia boleh bagi tahu dunia tak? Boleh.
Dia dah bagi tahu dunia dah. Kan dia riwayatkan 2210 hadis. Menceritakan tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan perkara yang baik ke perkara yang tak baik? Semua perkara yang baik. Apa bukti? Dia cerita Nabi panggil dia dengan panggilan yang apa? Yang manja lah. Humairah. Biasa dengar? Lagi? Yang paling kerap Nabi panggil apa? Aish. Itu paling kerap. Nabi panggil dia manja sampai Nabi wafat. Macam kita panggil isteri kita lain. Orang Melayu panggil isteri sayang. Isteri panggil suami abang. Itu mula-mula kahwin. Betul. Selepas 2 tahun kahwin dia tak panggil sayang lagi. Dia panggil yang aja. Dia buang itu sah. Betul. Selepas 5 tahun kahwin, sah hilang, yang pun hilang. Hoi. Dah masak ke belum? Betul. You tengok orang Masaleh ya, orang putih dia ada panggilan manja-manja macam-macam. Dia ada honey, pumpkin, strawberry, chocolate, sweetheart, macam-macam ada. So lain kali kena panggil, jangan panggil isteri sayang lagi, panggil kayu manis. Betul. Tapi poin di sini, Nabi panggil dia dengan panggilan manja sampai Nabi wafat. Maksudnya apa? Hubungan mereka begitu rapat, kasih sayang dan romantik. Dan juga dilaporkan Nabi juga ada berlumba lari dengan Aisyah. Kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang Nabi kalah. Betul tak? Okey, adik-adik, berapa kerap kamu lihat mak bapak kamu lumba lari? Halo? Abang-abang di sini ya? Hoi, abang. Bulan ini kali ke berapa kamu lumba lari dengan bini? Oh, diam ah, tiap-tiap hari oh. Bukan saja itu, dilaporkan juga Nabi bawa Aisyah radhiyallahu anha pergi ke bandar, dokong Aisyah. Sebab dia ada satu program, dia tak dapat lihat dengan baik, maka mungkin ada lelaki kat depan, Nabi dokong dia, letak dia duduk di atas bahu di sini. Okey, abang-abang di sini. Suatu ah. Pernah tak kamu dokong isteri kamu? Isteri kat sini. Cakap. Kalau tak ada, malam ini balik try dulu, praktis kat rumah dulu, sebelum kita bawa ke bandar. Okey. Apa? Heavyweight. La ilaha illallah, kata heavyweight ha. Tak, poin saya nak sebut di sini adalah kalau kita tengok apa yang dilaporkan menceritakan semua kebaikan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang tak ada tanda-tanda menunjukkan ada tanda-tanda dia dilayani oleh lelaki pada usia muda. Okey, tak ada simptom. Berarti tuduhan ini itu sekadar tuduhan tanpa asas sama sekali. Sebab mereka tak faham flow dia, tak faham ceritanya. Maka mereka hanya tengok hadis itu, maka mereka gunakan imajinasi sendiri dan mereka keluarkan itu satu tuduhan ataupun satu soalan di situ. Wallahu alam. Okey? Masa habis Haji? Ada lagi kah? Oh, ada lagi? Ada orang bertanya? Oh. Sampai 9 ya? Oh, okey. Ada muslimah nak tanya soalan. Ada mic tak? Boleh bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cakap kuat sikit tak? Mic dekat kat mulut boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih dengar soalan tadi. Orang kata Islam agama keganasan. Betul? Islam agama keganasan itu slogan. Dia kena tunjukkan bukti dululah. Islam mengajar umatnya melakukan keganasan. Sebab dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 32, Allah berfirman yang bermaksud, Allah kata, kalau kamu bunuh seseorang tanpa sebab, seolah-olah kamu bunuh seluruh
manusia di muka bumi ini. Kalau kamu selamatkan seseorang manusia, seolah-olah kamu selamatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Di mana keganasan? Islam ajar kita, nampak orang, bagi salam, Assalamualaikum. Dia tak kata perang, betul tak? Islam cakap bagi salam, dan jawab Waalaikumsalam. Di manakah Islam mengajar keganasan? Okey? Terrorism. No. Terrorism tu tidak benar. Islam tidak mengajar. Tapi saya tak nafikan ada orang Islam buat. Tapi bukan saja agama Islam, agama lain pun ada penganut yang buat. Betul tak? Maka apa yang mereka buat tu tak ada kena-mengena dengan Islam. Islam melarang. Boleh faham? Islam melarang. Kalau dia kata terrorism, contohlah di Malaysia. Tahu tak di Malaysia sekarang tiap tahun 10,000 orang masuk Islam di Malaysia. Saya nak tanya, di manakah keganasan yang berlaku di Malaysia? Halo, di Malaysia ada tak kita buat keganasan terhadap orang bukan Islam di Malaysia? Tak ada. Faham tak ni? Begitu ramai orang masuk Islam. Dan kalau kita tengok kajian yang dilakukan pada tahun 1934 hingga 1984 di dunia, ini kajian yang menunjukkan bahawa peningkatan Islam di dunia adalah 235% berbanding dengan agama yang terdekat sebelah Islam tu, agama Kristian, baru 47%. Islam peningkatan 235%. Saya nak tanya, di manakah berlakunya terrorism yang di dunia ni, yang kita terrorize other people, kita paksa orang ke dan sebagainya? Adakah? Tidak berlaku kan? Berarti kadang-kadang saya rasa disebabkan segelintir umat Islam yang buat perkara yang tak elok, maka mereka salahkan agama. Kan yang saya buat tadi, awal-awal tadi, kalau orang Islam buat salah, salahkan orang Islam itu, jangan salahkan agama. Dan di dunia, satu agama saja, mereka menilai agama tu berdasarkan pengikutnya, iaitu Islam. Agama lain, kalau orang Kristian buat jahat, kita tak cakap agama dia, kita cakap orang Kristian tu tak betul. Betul tak? Agama Buddha, orang Buddha buat jahat, kita tak pernah nak kata agama Buddha tak betul, kita kata penganut tu tak betul. Tapi orang Islam buat jahat, dia tak kata orang Islam tu tak betul, dia kata Islam tak betul. Dia tak kata orang Islam tu tak betul. So caralah ini memang realitinya di dunia, cara orang bukan Islam secara umum lah, bukan semua, menilai Islam. So kalau orang nak kata terrorism, mana? Islam tak ajar. Islam ajar sebaliknya. Islam agama yang aman. Islam ajar kita bina hubungan. Ingat lagi tak Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Lagi Nabi kata apa? Sebarkanlah salam. Nabi tak kata sebarkan perang. Nabi suruh kita sebarkan salam, bagi makan, binakan hubungan. Dan Nabi suruh kita bangun tengah malam untuk buat solat, betul? Nah, semua ini kalau kita tengok apa yang contoh yang Nabi ajar, di manakah mengajar kita buat terrorism? So itu satu tuduhan tanpa asas sama sekali. Dalam kitab Quran dan Sunnah tak ada tempat pun Islam ajar kita buat terrorize orang lain yang bukan Islam. Itu tidak benar sama sekali. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Haji sana ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian belakang tu Brother Lim apa? Soalan saya, bagaimana kafir untuk kita nak menangi orang non-Muslim untuk Okey. satu. Yang kedua, adakah sebelum ni adakah ada perubahan dakwah untuk tarik orang non-Muslim untuk menulis Islam? Saya ada keluar menarik ajak orang bukan Islam kepada agama Islam.
Okey, ada dua soalan di sini. Terima kasih. Dia tanya cara yang terbaik untuk menarik orang bukan Islam supaya masuk Islam. Betul? Soalan tadi, soalan pertama. Sangat mudah. Kamu hanya perlu pergi ke kedai hardware. Orang sini tahu tak kedai hardware? Beli tali yang baik punya. Ikat orang bukan Islam, kita tarik dia. Sebab you nak tarik dia kan? Dia kata nak tarik. Dia begini. Nak berdakwah kepada golongan non-Muslim, okey, pertama kita mesti kita ada niat, kita nak menyampaikan. Ada tak niat? Bagus. Yang kedua, kita kena belajar bina hubungan, jadi kawan dulu, supaya kita boleh keluar minum teh, makan pisang goreng, kita boleh pancing ikan bersama, main badminton. Kita kena jadi kawan dulu. So bila dah jadi kawan rapat, macam-macam boleh bincang. Betul tak? Yang ketiga, bina hubungan tak ada masalah. Tapi apa mau bincang, itu yang kamu kena datang khusus untuk belajar. Bagi saya bagi contoh saja. Ingat ya, saya bukan menentang. Saya hanya kata cara menyampaikan dakwah dia akan berubah mengikut zaman. Mengikut zaman. Contoh, kalau kita ikut Sheikh Ahmad Didat akan baca kitab orang dan mentafsirkan ayat itu dan harap orang itu boleh terima. Betul tak? Kamu pernah dengar tak Didat buat? Okey. Now, you rasa non-Muslim selesa tak? You baca kitab dia, you tafsirkan kitab dia, dan you harap dia terima. You rasa selesa tak? Non-Muslim di Malaysia, kalau you nak bincang agama pun kadang-kadang mereka tak selesa dah. Belum start lagi sudah tak selesa. Betul ke tak betul? Maka saya nak tunjukkan cara contemporary. Cara contemporary, iaitu bincang ilmu, jangan bincang agama. Apa maksud bincang ilmu? Kalau you bincang tentang, contoh bincang tentang fitrah, konsep fitrah, ilmu fitrah ni dia tidak menyebelahi kita, tidak menyebelahi mereka. Kalau you bincang sains, penemuan sains oleh pakar saintis, apa yang ditemui oleh pakar saintis, okey, is neutral. Dia tidak menyebelahi kita, tidak menyebelahi mereka. Maka bincang ilmu ini non-Muslim selesa nak bincang. Kalau kamu boleh menguasai teknik yang saya reka tu, iaitu pencipta dan ciptaan tu, dipanggil CVC, Creator versus Creation. Kalau kamu boleh master hujah ini, kamu boleh menyampaikan sangat mudah kepada golongan non-Muslim dan mudah untuk mereka terima agama Islam. Ini saya bagi teori lah. Kalau nak terangkan praktikal, perlukan masa yang panjang. Yang kedua, Brother Lim menyampaikan dakwah. Betul tadi? Adakah Brother Lim membawa orang masuk Islam? Betul ke? Haji, betul soalan tu? Tadi tanya soalan kedua tu, adakah saya menyampaikan dakwah kepada non-Muslim dan mengajak mereka kepada Islam? Betul ke? Itulah kerja saya setiap hari. Setiap hari cari menyampaikan Islam, buka kepada non-Muslim, datang dengar, datang Muslim datang belajar, Muslim datang bertanya soalan, kita menyampaikan. Kadang-kadang kita ada dialog, kadang-kadang kita ada buat forum, buat interfaith dan sebagainya. Memang Brother Lim tak berhenti nak memperkenalkan, nak biar orang bukan Islam untuk mengenali agama Islam. Okey? Tapi yang masuk Islam tak masuk Islam itu bukan urusan saya lah. Urusan saya sekadar menyampaikan. Hidayah tu urusan Allah. So kalau you tanya saya berapa ramai orang saya bawa masuk Islam, tak ada. Sebab yang bagi hidayah tu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Saya cuba buat orang faham mengenali Islam. Dan Allah tahu siapa yang lebih layak untuk dapat hidayah. Betul? Wallahu alam. Ada soalan lain? Oh. Saya nak tanya di sini, saya nak tanya, adakah boleh dilahirkan Islam atau dulu bukan Islam, masuk Islam itu bila? Dan saya takut tentang ilmu yang boleh dapat dia, boleh cerita tentang Islam dengan baik lah. Jadi saya nak tahu, masuk Islam kemudian ke atau memang dilahirkan dalam Islam?
Okey, soalan dia, kamu nak tanya dari sudut saya ke dari sudut Islam? Okey. Okey. Yang pertama, saya dilahirkan dalam keluarga yang bukan Islam, yang banyak menyembah patung berhala. Itu yang pertama. Dan saya tertarik kepada Islam bila saya pergi ke disko. Seorang haji kerja sebagai pegawai keselamatan, dia yang ajak saya ke rumah dia, pasang tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Di sinilah mulanya saya, kali pertama dalam hidup saya dapat dengar apa itu Islam sedikit. Dan di situlah datangnya minatnya nak mengkaji. Dan saya buat kajian dekat 2-3 tahun. Kajian tahu betul serius punya kajian. Okey, saya beli buku, tape, macam-macam saya buat kaji, dan saya pergi bertanya orang, saya pergi tanya pakar dan sebagainya. Kemudian saya memeluk agama Islam. Saya memeluk agama Islam pada tahun 1997. 9 hari bulan Januari 8:45 pagi. Boleh? Umur tu 27 tahun semasa dulu tu. Ya, sekarang pun 27. Sebab orang yang benar, dia tidak akan tukar kata-katanya, ubah kata-katanya. So tetap 27. Dan sudah masuk Islam 27 tahun. So sekarang 54. So 27 dah. Okey ke? Wallahu alam. Aha. Pergi. Saya belajar kat mana? Aha. Mula-mula saya belajar kat sekolah pondok di depan Hospital Besar Melaka. Ada satu sekolah pondok saya belajar di situ. Kemudiannya saya belajar di Perkim Melaka. Okey, dan kemudiannya saya pergi baca, kaji, pergi tanya universiti punya pensyarah. Saya akan cari orang untuk bertanya, belajar. Okey, dan ramai ulama-ulama yang saya belajar luar negara, bukan Malaysia. Contohnya saya belajar dengan Syekh Abdul Karim Toreh. Dia pakar tafsir Quran daripada Ivory Coast, Afrika lah. Saya belajar dengan Syekh Nuruddin Lemo. Syekh Nuruddin Lemo, dia pakar dalam bidang dakwah dan juga usul fiqh, kawaid fiqh, maqasid syariah daripada Islamic Education Trust Nigeria. Dan guru pertama yang saya belajar adalah Sheikh Ahmad Didat. Kenal tak Didat? Ya, saya belajar perbandingan agama dengan Sheikh Ahmad Didat. Dan saya juga belajar perbandingan agama dengan Gary Miller. Kamu kenal tak Gary Miller? Dia memeluk agama Islam. Dia adalah dia mathematician dan dia Greek scholar. Dia ulama, dia harus say Greek scholar. Dia pakar dalam Greek. Dia dulu Kristian, tapi dia masuk Islam. Dia jadi pendakwa Islam yang sangat-sangat hebat, dan dia bekerja rapat dengan Sheikh Ahmad Didat. So saya banyak belajar Islam dengan ulama-ulama dunia. Okey, macam-macam negara. Masalahnya bukan saya tak nak belajar di Malaysia. Masalah saya tanya perbandingan agama, kebanyakan ulama di Malaysia, isu perbandingan agama mereka tak mahir, mereka tak biasa. Maka saya terpaksa belajar dengan ulama-ulama di luar negara. Wallahu alam. Terima kasih. Ada soalan lagi? Okey, saya kira sampai 5. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5, 4, 3, 2, 1. Ada bunyi lagi. Okey, alhamdulillah, berakhirlah kuliah malam ini. Sebelum saya berhenti, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya mengenai non-Muslim.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk muslimin muslimat, siapa-siapa yang minat nak tengok tulisan Brother Lim, nak baca tulisan Brother Lim, boleh tengok di luar masjid selepas solat. Saya nak galakkan baca buku ini. Kalau kita nak faham agama Kristian, agama Nasrani, Brother Lim mengulas buku ini sangat-sangat detail mengenai akidah mereka. Macam mana nak bawa mereka kepada agama Islam, macam mana nak patahkan akidah mereka. Dalam buku ini banyak perkara yang kita orang Islam keliru, campur adukkan Islam dengan agama Kristian. Contohnya salah sila Nabi. Banyak salah sila Nabi di Malaysia sebenarnya mengikut ajaran Kristian punya. Itu pertama. Yang kedua, iblis asalnya siapa? Ramai di kalangan kita belajar iblis asalnya malaikat. Sebenarnya iblis asalnya malaikat itu ajaran Kristian, bukan ajaran Islam. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 50. Allah kata dalam Quran tu, dia kata Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kepada Adam melainkan iblis. Dan Allah kata kanan minal jin, daripada golongan jin, bukan malaikat. Dan buku ni sangat penting tentang akhlak, 40 hikmah akhlak Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. So inilah buku-buku yang siapa minat nak tengok boleh tengoklah di luar selepas solat Isyak nanti. Last satu perkara, Malaysia negara Islam, banyak sekolah agama, pondok, tahfiz, college, university. Tapi di Malaysia kita tidak mempunyai satu college atau university yang melahirkan pendakwah, missionary. Tak ada. Di Malaysia kita tak ada missionary, melahirkan pendakwah yang boleh berhujah, berdialog, berdebat dengan golongan non-Muslim. Boleh ajak mereka kepada yang mahir. Dan alhamdulillah, organisasi NGO yang saya bersama tu, iaitu Interaktif Dakwah and Tarbiyah IDT, kami telah menubuhkan Akademi Dakwah Akademi International, satu missionary school khas untuk melatih pendakwah sepenuh masa. Dan bulan ini 25 hari bulan, batch pertama daripada Filipina akan masuk ke Malaysia dan kami akan latih mereka. Habis latih, kami akan hantar mereka balik ke Philippines dan kami akan bayar gaji penuh kepada mereka semua untuk menjalankan kerja dakwah sepenuh masa. Dan lepas itu Indonesia dan Myanmar, Vietnam dan sebagainya. So kami telah memberi bangunan 3 tingkat khas di Wangsa Maju untuk menjalankan missionary school, jalankan dakwah akademi international ini. Bukan saja ajak orang Malaysia, tetapi 11 negara di Southeast Asia. So untuk pengetahuan muslimin muslimat, okey, bagi sesiapa yang ingin nak bersama dengan kami, ingin nak menyokong projek ini, kami ada tabung. Bagi mereka yang ingin nak bayar zakat pun boleh. Yang paling penting, kami sedang mencari 1,000 orang untuk infak satu lot. Maksudnya satu lot ni RM2,000 dan 1,000 orang ini yang akan diletakkan satu grup khas dan kami akan update kamu tentang program yang kami lakukan, pencapaian yang kami capai dan sebagainya. Sentiasa diupdate. Okey, dan setakat ini kami sudah ada 65 lot. Alhamdulillah. So bagi sesiapa yang ingin nak infak, untuk kadang-kadang ada di kalangan kita nak infak untuk mak bapak kita yang tua atau yang dah meninggal, supaya ini akan jadikan pahala mereka yang berterusan, insya-Allah. Okey, so itu saja perkongsian malam ini. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa sebab saya ni orang Melaka. Orang Melaka ni dia memang kurang asam sikit bahasa dia. Dan insya-Allah hati dia baik, insya-Allah. So itu saja perkongsian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.